This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, kita mulakan usrah kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. InsyaAllah moga-moga usrah kita ni berjalan dengan lancar dan kita dapat sama-sama fokus, dengar dengan baik apa yang hendak disampaikan. InsyaAllah Allah bagi kefahaman kepada kita. Moga-moga. Okey, insyaAllah tajuk usrah kita pada hari ini ialah kunci masuk syurga. Kita nak tahu apa itu kunci untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang mana kita tahu syurga Allah ni sememangnya mahal. Syurga Allah ni mahal lah. Tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kita kaya, kita hebat, macam mana pun kita tak boleh nak booking ataupun kita tak boleh nak tempah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita order barang kat Shopee, kita boleh order. Tetapi syurga Allah ni kita tak boleh nak tempah, tak boleh nak order. Hanya Allah yang berhak untuk membuat keputusan sama ada kita masuk atau tak ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hari ini kita nak bincang ataupun kita nak berkongsi berkenaan dengan kunci. Okey, kita nak berkongsi berkenaan dengan kunci masuk syurga. Okey, kunci masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni sememangnya apabila kita tahu format dia, bila kita tahu macam mana kita nak masuk ni, kita kaji macam peperiksaan. Kita ulang kaji, kita buat sedikit ulang kaji. Macam mana kita nak berjaya, macam mana kita nak jawab soalan. Macam juga syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kena kaji. Apa itu kunci untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mari kita sama-sama lihat kunci untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sememangnya perkara yang telah kita lakukan setiap hari. Okey, ni lafaz dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksud dia apa? Sahaja aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, siapa ingat? Perkataan ni kita lafaz pada bacaan bila? Ustaz cakap tadi setiap hari kita lafaz bacaan ni. Siapa ingat? Siapa ingat buka mic jawab. Bila kita lafaz bacaan ni? Kita lafaz 5 kali sehari. Wajib. Solat. Okey, baik. Bagus saran. Tahniah. Okey, dalam solat kita lafaz. Dalam at-tahiyat, tahiyat awal, tahiyat akhir, kita selalu lafaz perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam orang azan, apabila kita dengar azan pun ada dilafazkan perkataan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Seterusnya, kenapa dengan perkataan syahadah ni? Apa yang penting sangat? Okey, lafaz syahadah adalah lafaz tauhid, mengesakan. Lafaz tauhid, syiar yang menandakan
masuknya seseorang ke dalam Islam. Okey, kita tiada siapa-siapa tanpa lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Tiada siapa, maknanya kita ni sekiranya kita tak tahu lafaz ni, tiada apa-apa kita ni. Kita tak ada apa-apa. Ni adalah lafaz ni adalah lafaz kunci untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kunci ni adalah kunci yang besar melafazkan kalimah tauhid. Kalimah tauhid. Kalimah tauhid ni siapa yang dah belajar akidah, tauhid ni penting. Akidah ni penting dalam Islam disebabkan akidah ni untuk menjaga kita daripada menduakan Allah, menyekutukan Allah. Macam agama lain, dia menyekutukan Allah dengan lembu. Dia cakap Allah tu lembu. Lembu tu adalah Tuhan dia. Ada juga yang cakap matahari adalah Tuhan dia. Tetapi perkara ataupun lafaz yang kita ulang ni, asyhadu an la ilaha illallah. Allah ni tiada Tuhan selain Allah. Maknanya kita yakin bahawa Allah itu satu. Tuhan yang wajib disembah. Okey. Tuhan yang wajib disembah. Jadi itu adalah asyhadu an la ilaha illallah ni adalah kunci untuk kita masuk ke syurga Allah. Apa? Tengok poin yang kedua, penekanan terhadap akidah dari seawal bayi. Penekanan terhadap akidah dari seawal bayi. Okey, siapa ingat waktu dia lahir? Semua tak ingat waktu dia lahir. Waktu kita lahir, kita disambut oleh kalau jururawat lah. Kalau doktor lah. Tetapi yang penting apabila dah disambut tu, bayi kita tu akan dibawa kepada ayah kita untuk mengazankan di telinga kanan kita dan mengiqamatkan di telinga kiri kita. Apa yang ada dalam kalimah azan? Yang ada dalam kalimah azan, yang ada dalam kalimah iqamat ialah kalimah yang penting, iaitu kunci kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kunci kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala tu. Ditetapkan bahawa apabila lahir seorang bayi ni, ayah dia kena untuk lafazkan azan di telinga kanan, lepas tu iqamat di telinga kiri. Okey, hikmah dia, apa kebaikan dia? Hikmah dia, apa yang kita dapat ataupun kebaikan dia? Yang pertama, ungkapan pertama seorang bergelar Islam seawal usia. Kita bayi lagi dah dilafazkan di telinga kita. Telinga kita ni suatu panca indera yang hebat. Dia boleh dengar. Walaupun kita bayi, kita dengar. Macam kita orang Melayu, kita dengar. Last sekali kita boleh cakap. Sebab melalui kita dengar tadi. Kita bayi, kita tak boleh dengar lagi. Apabila tiba masa untuk mulut kita bercakap, kita boleh cakap. Sebab tu penting untuk pendengaran di awal usia. Maknanya apa yang ayah kita lafazkan kepada kita tadi, pada awal kita keluar, baru je keluar jadi bayi, keluar dari perut mak kita jadi bayi, ayah kita melafazkan kalimah yang penting, iaitu kunci untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kita tengok hikmah yang kedua. Syaitan lari apabila dengar seruan. Apabila dengar seruan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syaitan pun lari. Dia takut dengan kalimah tauhid tersebut. Kalimah ni syaitan takut. Okey, tengok yang ketiga, dakwah kepada Allah. Islam dan ibadat mendahului seruan syaitan. Maknanya budak tu, bayi kita tadi didakwah. Ayah kita dakwah kita, ajak kita kepada Islam. Tu penting. Kita kena bersyukur bahawa kita lahir sebagai seorang Islam. Kita kena bersyukur.
lahir sebagai seorang Islam. Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita yang sebaya dengan kita yang bukan Islam, mereka tidak bernasib baik lahir dalam keadaan bukan Islam. Tetapi mungkin takdir Allah, kita tak tahu. Takdir mereka tu kita tak tahu sama ada mereka masuk ke Islam ataupun tak. Jadi jangan terus cakap mereka ni teruk, mu ni tak bernasib baik apa. Kemungkinan lepas ni sama ada dia umur dah belasan ataupun puluh-puluh tahun, dia diseru masuk ke dalam agama Islam sama macam kita. Tetapi kitalah yang bertuah disebabkan lahir-lahir tu terus dah masuk keluarga Islam. Okey, keluarga yang mengganut agama Islam. Maknanya keluarga kita hebatlah, keluarga Islam. Okey. Sebelum Ustaz terus kepada poin yang seterusnya, Ustaz buka video dulu, boleh tengok video. Kita nyanyi-nyanyi sikit. Okey. Tak payah buka mic . Okey, kita sambung balik berkenaan dengan tajuk kita, kunci masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, sekejap Okey, kita terus balik. Tadi kita bincang apa itu kunci untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita dah tahu kunci untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah syahadah,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekiranya kita dah baca kalimah ni, insya-Allah kita dah ada kunci tu. Kita dah ada kunci untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bilakah kita didedahkan berkenaan dengan kalimah la ilaha illallah ni? Bilakah? Tadi Ustaz dah sebut, Ustaz dah kongsi tadi, kita dah didedahkan semenjak kita menjadi seorang bayi lagi. Seawal kita menjadi seorang bayi, ayah kita dah azankan azan di telinga kanan kita dan iqamat di telinga kiri kita. Okey, seterusnya Ustaz pergi kepada iman, fokus pertama kepada generasi pertama. Okey, kita baca sikit. Telusuri kembali sirah Nabi, dakwah secara rahsia. Kita tahu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, yang mana yang belum tahu, dakwah Nabi ada dua jenis. Jenis yang pertama secara rahsia, yang kedua secara terbuka ataupun secara besar-besaran, terbukalah. Dakwah secara rahsia ni disebut di sini, dakwah secara rahsia Rasulullah menyemai benih-benih iman dalam diri para sahabat selama 3 tahun dan 10 bulan dan 10 tahun seterusnya fokus kepada ibadat dan akhlak. Okey, dalam masa 3 tahun tadi, di waktu dia berdakwah secara tertutup ataupun rahsia tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia semai benih, menyemai benih, fokus kepada dia fokus kepada akidah ni. Fokus kepada akidah, akidah para sahabat dia, yang mana kita tahu pada awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, golongan Islam, golongan yang memeluk Islam tu sedikit sangat. Maknanya dia perlu untuk jaga golongan-golongan awal ni. Macam mana nak jaga dia? Kena semaikan benih-benih akidah, benih-benih akidah dalam umat-umat Islam yang generasi yang permulaan ni. Benih-benih akidah, benih-benih fokus kepada lepas daripada 3 tahun tu baru dia fokus kepada ibadat dengan akhlak, fokus kepada ibadat dengan akhlak. Masa dakwah secara terbuka. Sebelum tu 3 tahun yang awal Islam ni, dia hanya fokus kepada akidah. Maknanya dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia didik sahabat untuk berpegang teguh kepada akidah. Akidah tadilah percaya bahawa Allah ni wujud, Allah ni satu, Allah ni yang layak disembah, Allah sahaja. Tiada yang lain yang layak disembah kecuali Allah. Okey, kita pergi kepada poin yang seterusnya, beribadah kepada Allah. Ni poin yang beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Okey. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Allah tak cipta kita secara sia-sia. Maknanya dia tak cipta kita untuk hak lahir ke dunia lepas tu mati macam tu je. Bukan. Allah cipta ni ada sebab supaya beribadah kepadanya. Bukan kita sahaja, bukan manusia sahaja, tapi semua yang Allah cipta ni ada sebab-sebab dia, dan dia disebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Jin, golongan jin juga disyariatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu kisah jin ni banyak sangat. Banyak kisah jin, dan antara kisah jinnya yang mana kita tahu, ada jin yang mungkar kepada Allah, ada jin yang menyembah Allah, yakin dengan Allah ada. Cuma manusia juga ada. Diciptakan manusia yang kafir, manusia yang Islam. Supaya apa? Supaya dalam
muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni orang panggil apa istilah dia? Tak apalah. Maknanya Allah cipta kita ni banyak jenis. Ada jin yang Islam, ada jin yang kafir, ada manusia Islam, ada manusia yang kafir. Tapi sememangnya kita sebenarnya diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk beribadat kepadanya. Okey, boleh tengok surah Az-Zariyat ni ayat 56. Okey, kita tengok pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang Rasul pesan kepada kita ni. Apa yang Rasulullah bersabda ni. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lain daripada agama Islam. Yang mana kita kena yakin bahawa Islam kita ni, agama Islam ni adalah agama yang tertinggi. Walaupun contoh kita duduk satu tempat, tempat tu semua orang kafir. Orang Cina ke, orang India ke kafir kan. Tetapi kita dah lemah, jangan lemah. Tetapi kita kena yakin bahawa Islam itu tinggi. Kita kat Malaysia ni bertuah lagi sebab ramai golongan Islam, ramai majoriti di Islam ni, majoriti di Malaysia ni golongan beragama Islam. Kita kena rasa bertuah lah sebab ada negara-negara yang mana Islam tu minoriti. Islam tu sedikit, orang Islam sedikit, sampai dia nak makan pun dia perlu untuk buat sendiri. Kepala pergi kat kedai semua bekalkan makanan yang haram, jual babi, jual arak. Jadi tu perkara-perkara yang kita tak boleh makan lah, haram. Tapi kat Malaysia ni banyak lagi kedai-kedai makan yang mana menjual makanan-makanan yang sedap, halal. Kita pun boleh makan dengan selesa, dengan baik. Okey, cuma kena carilah. Mungkin kalau kawasan kita kurang kedai makan Melayu atau kurang kedai makan yang halal, kena carilah sikit. InsyaAllah tak jauh. Tak apa. Okey, antara kita sambung sikit berkenaan dengan kalimah la ilaha illallah ni. Kita ingat balik sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang mana kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat ni berkorban jiwa dan tenaga dia. Mana dia sanggup korbankan nyawa. Kalau kita dengar kisah-kisah sahabat, ada sahabat-sahabat yang sanggup untuk mati, korbankan nyawa disebabkan kalimah la ilaha illallah. Sanggup didera oleh golongan musyrikin, golongan kafir, sanggup didera oleh golongan kafir demi mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Yang mana kita tahu hari ini pentingnya ataupun besarnya kalimah la ilaha illallah ni, ia adalah kunci untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita hilang kunci tu, maknanya syurga dah tiada pada diri kita. Tak adalah syurga. Dah tak ada kunci kan. Kunci dah tak ada. Kalau kita ingat apa kisah sahabat Sumayyah, kisah Sumayyah yang mana keluarga dia semua dihina, dipukul, dan ada dibunuh oleh golongan kafir sebab mempertahankan agama. Dia mempertahankan agama dia sampai dia mengorbankan nyawa dia, yang mana kita tahu. Dan kita tahu juga kisah Bilal yang mana direjam, dipukul dengan batu, sanggup untuk mempertahankan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sememangnya penting kalimah ni untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tidak. Faham? Faham. Orang lain faham? Yang lain faham tak? Okey.